Assalamualaikum guys. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perjalanan menuju ke Seremban. Tengok ada roadblock tak hari ni. Tapi sebelum tu guys, sedikit orang kata perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan manfaat lah, dapat beri manfaat. Okey. Kadang-kadang kita tak fikir. Sometimes we are not kita tak terfikir bahawa sorry ya, kamera pun tak cantik. Okey, tunggu sekejap. Okey, sebenarnya guys, apa yang berlaku sebenarnya bermula di sini guys. Yang berlaku yang menjadikan kita rasa rajin ke malas ke, kan? Rajin ke malas ke apa saja, semua bermula di sini, di fikiran kita. Kadang-kadang apa yang mempengaruhi fikiran kita? Pertama, profile background kita daripada keluarga yang macam mana. Okey, kalau kita keluarga daripada keluarga yang tertentulah, saya tak nak cakap, okey, tapi bergantung kepada latar belakang keluarga. Kalau latar belakang keluarga semua doktor lah saya fikiran ni. Kalau cikgu lah semua. Okey, kalau tentera lah semua. Dia bergantung kepada latar belakang. Pertama, background. Yang kedua, tahap kesusahan, tahap kepayahan hidup dia. Jadi dia mempengaruhi bagaimana cara dia berfikir. Okey. Kadang-kadang kalau kita tengok semuanya bermula di sini guys. Kalau kita tu ubah, dia ubah lah. Kalau kita tak ubah, kita fikir macam tu lah dia pergi. Okey, tapi ada faktor-faktor yang menjadikan fikir ke arah itu. Itulah background, kadar pemikiran kita, kadar ilmu yang kita ada. Lepas tu dengan siapa kita pernah bertemu, ke mana kita pernah pergi. Jadi dan ilmu-ilmu yang pernah kita dapat, jadi mempengaruhi tahap pemikiran kita. Jadi kita tengok orang, kadang-kadang dia melihat sesuatu itu atas pada level-level tertentu je. Dia tak boleh pergi jauh. Kita tak salahkan dia sebab tahap pemikiran dia macam tu, sebab latar belakang kehidupan dia macam tu. Jadi dia tak boleh pergi macam orang, contoh orang yang minded business minded, dengan orang yang kerja makan gaji, ataupun juga orang yang kerja ala kadar je. Tak sama guys. Orang bisnes dia punya minded dia sebab dia berkawan dengan latar belakang orang-orang bisnes. Jadi kalau dan cara pemikiran dia pun beza, sebab latar belakang dia berkawan, latar belakang ilmu dia pun beza. Okey, jadi orang ni dia bergantung kepada pengalaman dia, bergantung kepada ilmu yang dia ada. Tahap pemikiran dia tu macam tu lah. Okey, contoh bagaimana minda kita mengawal semua yang ada depan kita ni. Okay, contoh ada satu orang mamat ni baik punya. Satu orang mamat ni baik gila lah. Tapi macam mana orang boleh ubah pemikiran kita, dia yang baik tu jadi jahat? Boleh? Okey, contoh apa dia? Dia sebarkan fitnah, cerita buruk pasal mamat tu. Okey, dia kata mamat tu nampak je baik, tapi sebenarnya kejam gila. Orang berjaya ubah dengan apa? Dengan informasi yang orang bagi je. Kita tak selidik, tak tabayun dulu, tak selidik dulu, tak buat research dulu, kita percaya terus. Kebanyakan orang kita macam tu lah, kan? Kesan bagaimana orang yang baik boleh jadi pandangan orang jadi tak baik. Tu je fitnah, mengumpat, tu je. Bagaimana perkataan tadi tu mempengaruhi minda kita, sehingga kita pun kadang-kadang terpengaruh dengan ayat-ayat tu. Nampak tak? Itu je sebenarnya. Bagaimana power minda ni, power gila ni. Power bagaimana kita, asal orang tu contoh baik tu, tapi bila minda kita kata dia jahat, bila dia kena apa-apa je lah, kena langgar lori ke, kena apa ke, kita terus tak ada rasa kesian dah kat dia, sebab kita tahu berdasarkan cerita-cerita tadi dia jahat. Nampak tak minda?
pemikiran kita kalau diubah sekejap je. Daripada belas kasihan, kita jadi tak kasihan dekat dia. Padahal orang tipu je. Lepas pada tu bila kita tahu orang tipu cerita pasal dia, baru kita kembali rasa kesian balik kat dia. Nampak tak? Power tak power minda ni? Power. Sebab dia boleh ubah nasib mata je berdasarkan informasi-informasi yang dia dapat. Dia tak tetap berada dalam keadaan tu. Dia bergantung kepada pengaruh sekitar, external factor, bergantung kepada faktor-faktor luaran. Jadi dengan kita memandu pemikiran kita ni, bagaimana nak pandu pemikiran kita ni guys, supaya terus berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar? Agama lah yang pandu. Itu yang dengan agama dia pandu kepala kita ni, minda kita ni, cara pemikiran kita supaya berada pada landasan yang betul. Itu perlunya agama. Kalau tak, kalau kita menggunakan teori-teori yang secara logik saja, okey, kita akan mudah ditipu oleh anasir-anasir luar yang banyak mempengaruhi ni. Jadi kat situ guys, kita kena cakna sikit. Nampak tak power minda ni? Contoh kalau kita tukar kepada positif macam mana? Contoh kita nak berjaya, aku kena bertindak. Sekejap lagi aku nak kena buat, aku nak belajar pasal FB ad, atau aku nak belajar pasal YouTube, Facebook, aku nak jual barang. Okay, macam mana aku nak dapatkan barang? Dia minda ni, how from thought become things. Daripada pemikiran jadi benda. Power. Sebab tu sekelip mata je dia boleh berubah. Sekelip mata berdasarkan maklumat-maklumat luaran, berdasarkan maklumat yang tak sahih pun, tapi minda ni boleh ubah kesian, empati tu kepada tak kesian. Nampak tak? Itu power yang pemikiran kita. Bukan power lah, kita kata dinamiknya ataupun pemikiran yang otak kita ni yang boleh macam tu. Sebenarnya kebanyakan persepsi je. Yang kita rasa itu, kita rasa ini, kita fikir orang itu macam ni, kita fikir orang tu macam tu. Sebenarnya persepsi minda kita je. Kita boleh ubah sebenarnya benda tu. Boleh ubah. Contoh kita nak ubah benda tu kepada tak apalah, tu orang je kata aku tak percaya lagi. Kita boleh ubah pun, tapi kita tak nak ubah. Sebab kadang-kadang tak ada keperluan pun. Tapi kadang-kadang ada keperluan. Contohnya kita takut dia bulau, kita takut tak nak orang kawan kita pula. So dia orang pakat tak nak kawan dengan dia, kita pun pakat tak nak kawan dengan dia. Sebenarnya minda ni pengaruhi oleh dia orang je. Kalau kita tukar, kita challenge sikit lah, cabaran sikit lah untuk kita. Tapi you ada prinsip lah. Itu je. You bukan lalang lah, tapi you jadi lalang. Satu hari nanti orang akan buat kat you juga. You jadi lalang, orang pun jadi lalang kat you juga. Sama je. Dunia ni bulat, kadang kita atas, kita bawah. Itu je. Kalau kita rasa kita hari ni kita berjaya dan kita nak jatuhkan orang dengan kejayaan tersebut, esok orang jatuhkan kita balik. Sama je. Masa je lah. Kalau tak kat dunia, kat akhirat. Itu je. Sebab itu guys, dalam Quran Allah kata apa? Fastabiqul khairat. Segera buat baik. Jangan segera buat jahat. Itu je. Kalau kita buat jahat, kalau kita buat benda tak elok, jangan istihar kat orang. Jangan cerita kat orang. Tuhan marah orang yang istihar cerita kejahatan daripada orang. Sebab dia seolah-olah Pertama sebab larangan Allah, jelas. Yang kedua, seolah-olah dia mencabar Tuhan. Seolah dia tak rasa apa dengan dosa dia tu. Sedangkan dosa ni Allah Ta'ala suruh kita rasa apa? Rasa bersalah. Bila kita bersalah, kita rasa Allah tengok apa kita buat. Itu yang kita kena mohon ampun pada Allah. Itu je lah. Kita kena rasa macam tu. Walau kita buat, kita taubat, baiki diri. Agama ni, Islam ni guys, suatu agama yang mengajar kita untuk kita bila kita salah, kita baiki diri. Tak ada orang perfect guys. Tak ada orang yang sempurna. Semua orang bersalah dan semua orang kena taubat. Okay guys, setakat itu je malam ni. Kita sambung lagi pada hari-hari akan datang. Support channel saya. Okay, bantu sama Muslim. Kalau kita, yelah, dalam hati kita tu ada rasa macam kalau aku support dia kan nanti dia berjaya. Guys, buang sikap tu guys. Buang sikap tu. Sebab itu Iblis yang campak rasa tu. Kalau guys, korang berada dalam lingkungan tu lagi, korang takkan berjaya. Semua orang takkan berjaya. Apa sebab dia? Okay, macam ni je, mudah je. Okay, satu hadis Qudsi Nabi kata, kalau kita doa kepada kawan kita ala dhahril ghaib,
ketika mana dia tak tahu kita doa dia. Okey, Allah kata apa? Wakalal malakah, aku wakilkan malaikat walaka misal tadi. Untuk doa dekat orang yang doa tadi, ketika kawan dia tak tahu tu, samalah macam dia doa tadi, lebih lagi daripada dia doa tu kan. Jadi guys, kalau kita doa kat kawan kita, seluruh para malaikat doa kat kita. Siapa lagi banyak? Itu yang kita kena cakna. Jangan kedekut doa guys. Kita doa, Allah utuskan malaikat doa untuk kita. Sebab tu kita support, kita bantu kawan-kawan kita. Kita tak rugi. Siapa kata rugi? Siapa kata rugi, dia rugi. Dia yang rugi. Kalau tak ada orang rugi, tak bantu orang lain. Itu je. Okay guys, terima kasih. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share channel saya pada kawan-kawan lain. Saya buat ni bukan untuk rezeki tu daripada Allah. Itu je. Kalau Tuhan tak bagi kat rezeki kat sini, Allah bagi rezeki kat tempat lain. Itu je lah. Kalau Tuhan bagi, Alhamdulillah. Tapi bukan itulah tujuannya. Tujuannya adalah kalau saya bagi input-input informasi yang berguna untuk hari kemudian, untuk hari selepas kematian, untuk hari bila saya dah tak ada kat dunia ni. Itu tujuan saya guys. Bukan untuk bercita-cita nak mengumpul kekayaan kat muka bumi ni. Tak. Kita matlamat kita jauh orang Islam. Matlamat kita ke depan banyak lagi. Kehidupan kita bukan di sini guys. Kehidupan kita bermula selepas kematian kita. Baru hidup kita bermula. Itulah Allah bagi kita nafsu, banyak nafsu kan. Daripada nafsu tu Allah bagi ujian lah. Sama ada kita tewas, bangkit semula, ataupun kita terus berada pada jalan yang lurus. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada non muslim. Assalamualaikum kepada yang muslim. Okey, terima kasih.